Okay. Okay, yang apa? Yang first ni kan. The Lodge apa? Aku tak nak sebut, aku tak dapat catch The Lodgemont. The Lodgemont. So dia punya meaning apa? Betul. Yang kalau aku. The Lodgemont. Okay, tak apa. Aku tak sure kalau korang tahu maksud dia. Tak apa, nak senang. Kita sama-sama translate lah. Lodgemont tu maksudnya lodging. Kan? Lodging atau place to stay, tempat yang kita nak tinggal. Okay, tempat tu kita tinggal. Okay. Lepas tu yang bawah ada ni, The Sheikh Appartement kan. The Sheikh ni apa? Kalau korang ingat lah, kita belajar yang lepas kan. Mencari, I'm looking. Yes. I'm looking for. I'm looking, kenapa dia apartment. Sebab maskulin. Kenapa tak Yun? Yes. Betul. Okay, aku macam bela sikit nak ajar macam ni. Sorry. Okay, terus. Ini apa Malaysia, aku nak sebut tak erti. Jirat macam tu kan. Okay. First, Afrina dia pandai sebut. Cuba cikgu suruh Afrina sebut. Afrina silakan. Cuba. Tak. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider. Okay, dekat sini apa maksud dia? Apa yang dia nak maksudkan? Hello. Bonjour, hi. Can I help you? Yes, can I help you? Kenapa? Tapi macam saya cakap kan, je peux vous aider tu boleh jadi dua maksud kan? Maksudnya? Maksudnya? Tak apa yang kau nak maksudkan? Yang aku dapat yang saya tu kata macam translation dia macam I can help you, tapi kalau English punya translation can I help you macam tu kan? Okay, je lah. Okay, lepas tu Mademoiselle Blanche ni dia cakap ni tak payah tahu lah kot, dia macam dia orang punya bahasa macam bahasa apa, macam macam tu lah kot kan. Dia Sheikh apartment kan. I'm looking apa, the apartment lah kan. Tu aku rasa semua tahu kan. Okay. D'accord apa macam ni, d'accord voilà. Nous avons ni nous apa? Di atas dah. Mana? Itu nombor 3. Okay, sorry. D'accord. Vous voulez combien de, aku tak boleh sebut ni sebab aku tak dapat catch. Combien de siapa tahu? Aku tak dapat catch. How many rooms? Ada punya pronunciation dia. Pieces. Combien de apa tak? Dia ni off lah. Okay, dia nak macam ni. D'accord ni okay tau. Okay. Vous ni kan awak kan? Dengar. Dengar awak. tapi Boleh ni sikit dia slow sikit. Tak, suara kau macam slow sikit dah. Ya ke? Dengar sekarang. Dengar cuma dia slow je. Okay, d'accord ni dia punya perkataan macam okay lah, macam tu yang yalah yang doktor kata kan macam okay. Vous voulez combien de, aku tak sure lah ni nanti lah kalau kita sekejap nak dapatkan juga dia punya bunyi. La ilaha illallah, saya tak ada cash. DPS, yes. Kombi DPS maksudnya dia kata apa? How many rooms kan? Dia kata macam tu kan? Korang dapat tak? Okay. Dapat. Ini daripada perkataan apa? Siapa tahu?
Bu. Cuba Sekejap. Lu. Sekejap aku semak, aku takut salah benda yang aku cakap ni. Benda apa? Vu tak tahu nak sebut lah. Buluar. Tapi tak buluar. Buluar. Kan, ajak aku nak tengok. Okey, betul-betul. Daripada Vulua. Kau tahu masuk Vulua yang lepas. Tahu tak? Dapat. Buluar tu masak apa? Buluar tu masak apa? Masak apa? Tengah buku balik semua. Sekejap. Vulua maksud dia One ke? One. W-A-N-T. One. Bukan okay, aku jumpa. Dia kan kalau kita belajar untuk sen lepas kita ada belajar Fuvua dengan Vulua kan. Oh, going. Bukan. Bohong je aku. Apa tu? Okay, aku tunjuk dekat words. Sikit. Mana word? Okay, kita sen lepas kita ada belajar tau perkataan Fuvua. Oh. Buluar tu maksudnya to one. Yes, to one. Kalau untuk Fuvua, dia maksud dia macam can. Yes, to able to, yes. Okay. Bacakan perkataan dia P-O-I-R. Fuvua. Okay, dia maksud dia maksud dia adalah to be able to. Macam tu juga yang dia guna dekat ni, korang dah tahu ke aku rasa benda ni, tapi aku saja nak sebut. Kenapa dia punya ejaan ni berbeza dengan yang ni? Dengan ni, nampak ni? Aku pun hilang dah, mana tu? Oh ni. Mana tu? Ni. Berbeza? Kenapa berbeza? Ni V-O-U-L-E-Z. Tapi kenapa yang aku tulis ni ni? Kau faham tak? Siapa tak faham? Sebab dia ada vu depan tu. Yes. Ikut pemakai. Kalau ayat siapa Mademoiselle dulu dia kata macam kena conjugate lah, faham tak? Jadi sebab dia ada vu, so kita kena ikut lah. Okay, macam mana kita nak tahu dia punya ni lah, orang kata belakang-belakang dia ni macam ni. Kena hafal. Yes, kita kena hafal. Sebab untuk perkataan Vulua, Puvua, lepas tu ada satu lagi perkataan Feh ni to do. Dia perkataan ni kita kena ingat dia setiap satu dia. Kalau untuk je apa, kalau Dia apa, paling nak senang ingat belakang dia je kan sama itu bukan. Yang ingat belakang tu, itu yang macam perkataan-perkataan yang kita boleh yang kita boleh kata conjugate lah kan. Macam perkataan contoh prefer kan. Kita belajar sekali lepas prefer, Sheikh. Jadi perkataan-perkataan tu kita buang ER belakang dia kan. Macam contoh, aku contohkan contoh perkataan prefer lah. P-R-E-F-E-R. P-R-E-F-E-R. Ini tapi adalah dia punya tangkai-tangkai dia tu. Nanti tak payah aku. Okay. Contoh perkataan prefer ni kan. Cara nak conjugate dia senang je. Kita buang first macam yang medium ajar last semester kan. Kita buang dia punya E. Lepas tu kita tambah lah untuk je, tu, il ataupun L, N-O-U-S, no, D-O-U-S,
S il. Kau tak faham cakap tau. Kau ni apa aja tak faham cakapnya tu. Il ataupun ELLES. If. If dia tambah R kat belakang. Yes, Prefer. betul. Tahu lah. Okay, dia buang apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia buang E kat belakang. Kita tambah je first, kalau je ni selalunya orang tambah E lah. Jadi macam PRE FE RE. Ni dia tambah E ni. Kira macam yang first ni kita tak nampak sangat kot. Salah dia tak nak apa kata highlight kan. Dia tambah E kan, ejaan dia FREFER. Yang tu pula kau faham tak? Faham cikgu. Nanti tolong siapkan yang tu lah satu kan. Yang tu Okay. ELE lah. Easy dah. LA. Aku nak sekalikan dulu. Maksudnya aku nak aku nak sekalikan. Okay, tulisan dia ni macam ni kan. Kalau tu kita tambah ES. Beza dia tambah ES. Nak sekalikan apa? Tak, tadi tu aku tulis prefer dulu. Kan awal-awal kena hapuskan dulu E. Lepas tu tulis formula dia. Bukan tadi Afrina cakap tu yang L tu ada E belakang tu. LA. Yang she seorang tu. Okay. Itu. Betul kan? Macam ni kan? Okay. Betul. Lepas tu tambah E. Tambah E. Kalau nu pula tambah Allahumma salli ala ONS. Baik. Lepas tu pula tambah EZ. Lepas tu tambah ENT. Okay, benda ni kan yang aku sebut-sebut ni kan. Kau faham tak? Tak faham cakap apa? Tak faham aku. Faham. Okay, yang ni contoh perkataan prefer ni. Ini ejaan dia adalah dia punya, aku tak ingat lah dia punya E tu ada tangkai-tangkai dia, tapi tu tak apalah kot. Okay, yang prefer ni kan tu prefer kan. Kalau perkataan macam ni baru kita boleh ikut ni konsep-konsep ni. Maksudnya kita buang dulu E dia, kita buang dulu dia punya, macam mana aku nak tandakan, buang dulu dia punya E. Lepas tu barulah kita taruh, kalau untuk je kita taruh E, kalau untuk tu kita taruh ES, E dengan L kita taruh E, nu ONS, bu EZ, E dengan L ENT. Dia selalunya lah kalau apa, Allah Akbar, siapa tu miss siapa, Mademoiselle kata ER verb macam tu. Maksudnya verb yang berakhir dengan RE RE ke ER, aku tak ingat lah. Okay, kau faham tak? Aku ajar. Faham. Faham kan? Okay. Kalau macam yang ni pula kan, pouvoir ni dia ada khas dia. Maksud dia memang kau kena ingat perkataan-perkataan dia tu yang khas tu. Contoh macam kalau untuk je kita pakai PEX, kalau untuk tu kita pakai PEUX. Kalau je dengan untuk ni ada U silap. Dan tu pun sama, kalau il, l, eut. Kalau untuk nous kita pakai
VOUVONS. VOUS pakai VOUVE. Set in Okay, kalau macam pouvoir ni kan, macam aku cakap lah yang Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksud dia tadi, to be able kan. Kalau untuk pouvoir, perkataan-perkataan yang dia digunakan, maksudnya bila dia jumpa dengan je, kita kena pakai macam ni. Kalau nak pakai dengan tu, kena pakai macam ni. Kalau dia lah sampailah kepada il-al, pakai macam ni. Dia berbeza, maksudnya kita kena hafal lah senang kata. Tapi dia berbeza pula dengan perkataan prefer, syekh, macam tu. Dia kita boleh orang kata tak hafal pun tak apa. Maksudnya kita kena ingat lah formula dia. Okay, kalau sebutan macam mana korang? Dia perfect. Ni je apa? Siapa tahu? Dia perfect. Jap. Sorry nak mencelah sikit. Yang ajar minggu ni belum masuk lesson 2 lagi kan? Kan? Ya. Okay. Tak, yang aku ajar ni aku nak bagi faham kalau kebahasan dekat perkataan tu ada je yang macam kita punya sen lepas tu. Maksudnya macam mana aku nak explain. Kita apa? Korang faham tak yang ni? Yang aku ajar ni yang ni? Faham. Okay. Kalau korang ingat yang Miss ajar terlepas, ada je yang dekat dalam ni aku tengok macam kalau jumpa dua verb kan, jadi dia punya Allahumma salli ala Muhammad, dia punya verb yang pertama tu je kena conjugate. Apa maksud conjugate? Kena buat macam ni. Verb yang kedua tak payah. Korang tahu kan benda tu kan? Tahu tak? Tahu. Maksud dia macam contohlah aku bagi dia test kan. Okay. Je that TESTE maksud dia macam I hate cuisine. Benci memasak kan. Kalau ikut kan yang pertama ni dia dah conjugate ni. Sebab apa? Sebab kalau kau perasan lah, jadi test ni juga antara perkataan macam ni, prefer ni. Maksudnya kena tambah E. So yang pertama ni dia dah conjugate. Yang kedua ni dia tak conjugate pun. Kenapa? Sebab dia ibarat macam English lah, macam I hate to cook. Kan kalau kita belajar lepas tu kan kena root verb kan, English kan. Same case lah juga dengan benda ni. Maksudnya saya tak suka memasak dan perkataan memasak ni tak perlu nak conjugate sebab dia berada kepada verb yang kedua. So dia kekalkan je ejaan dia. Faham tak? Okay. So yelah macam aku cakap lah, ada perkataan yang conjugate dia macam ni, ada perkataan yang kita boleh conjugate macam biasa. Kita tengok lah sama ada tak salah aku dia regular. Kalau regular verb boleh conjugate macam ni. Kalau irregular verb kena buat macam ni. Okay, so back to topic. Dahkah vous voulez combien de piece macam tu, aku tak ingat ni. Maksud dia you want combien ni what tau. Kalau korang ingat selepas combien ada what of, dia ni of. Piece ni maksud dia bilik kan. Kan? Bilik. Okay, betul. Okay, so dia kata okay, bu boleh awak nak apa combien tu what of bilik kan, macam room macam tu kan. Okay.
So faham tak? Jelas tak yang kita dah explain tadi atas-atas ni? Kalau korang mempersoalkan kenapa dia kenapa tak Yun semua tu, kau rasa semua dah tahu kot. Tahu. Okay, aku test sikit lah. Okay, kalau Sheikh Shir ni kan, kenapa dia letak dia ejaan dia macam ni? Asal dia tak taruh EZ ke, ENT ke? Kau tahu? Sebab dia je. Ya. Betul. Okay, korang dah nampak benda tu. Kalau apa pertemuan ni macam korang cakap lah, kalau UNE tu untuk lelaki untuk sekejap aku dah bela lah. UNE feminine. Ya, Feminine. UNE feminine kan. Maksudnya ni maskulin kan. Okay. Seterusnya. Mademoiselle Blanche ni dia kata, je voudrais deux, trois pièces sejuk et de ni aku tak tahu. Ni yang part ni tak faham macam mana orang Perancis kata 3 tapi bilik sebenarnya 2. Macam ni? French kata kan bilik tu 3 tu termasuk ruang tamu. So maksudnya yang dia minta ni 2 bilik lah sebenarnya, tapi sebab masuk ruang tamu jadi 3 bilik. Dari 3 bilik. Betul tak? Korang dengar benda yang sama? Yang aku faham yang doktor kata macam French ni, kalau dia nak sewa bilik, padahal bilik tu 2 je, tapi dikira 3 sebab ada ruang tamu. So itu juga berlaku dalam conversation ni lah. Faham tak? Betul. Faham tak rakan-rakan? Okay, seterusnya Budere, siapa ingat maksud dia? I would like. Budere ni sem 1 kan, tak salah aku lah. Kan? Kan. Yelah. Macam Budere, I would like, yelah 3 piece. Kalau nombor kan, kita belajar gender dia semua lelaki kan. Gender untuk nombor kan, semua lelaki. Geng, korang masih ada. Okay, seterusnya masa Cirak ni kata Doktor, okay, Voila, nous avons un appartement libre dans le ni aku tak reti nak sebut lah. Ni aku dah tak reti nak sebut ni. Apa reti? Afina kau reti tak? Tak. Sebab aku tak dapat sangat yang okay, ni apa yang aku faham. Okay, dia kata Dakar ni kalau kita tengok tadi okey lah macam tu kan. Voila ni macam here, macam here you are macam tu lah. Kan. Betul. Okay, nous avons un appartement libre ni. Dong ni, jap aku nak search. Tengok balik. Available. Le 5 Dong tu apa dia? Dong ni macam off kot, tak salah aku. Off kot kan, tu kan. Dong loving. Ni maksud dia. Di daerah kelima ialah kawasan kejiranan yang hidup. Okey. Untuk apa ni orang panggil paragraf, bukan paragraf. Ialah untuk line ni lah kan, aku kurang sikit lah. Yang aku boleh cakap nous avons Avon, kau tahu tak maksud dia? Avon. Have. Maksud dia have lah. Dia sama juga macam aku tertinggal lah buku tu kat rumah mak aku. Dia tak silap aku perkataan asal dia apa Avon ni. Kau tahu tak?
Tak ingat weh. Avoir. Bukan. Jap. Ya ke? Syah. Bangun Syah. Syah. Bangun. Cak. Aku tengok. Avoir asal dia? Ada kat sen satu. Buku tu aku tak Rasanya bawa. Apa dia? avoir tapi tak. Avoir. Avoir. Sebab dia Nusam. have kan? Apa? Maksud dia to have kan? Yelah you have. Betul. Masa aku O-I-R kot tersilap. ya aku ingat. Okay, betul. Benda yang sama kan. Benda yang time kita belajar sains satu tu. Kau ingat? Ejaan dia avoir, betul lah. Betul. Kalau avoir ni pun dia ada irregular verb, tak salah aku lah. Seingat aku lah. Sebab dia ada perkataan tertentu dia. Macam je, V kot. Tak salah aku. V to EAS macam tu lah. Aku tak ingat spesifik dia. Dan itu juga yang berlaku dekat Allah Akbar. Dekat ni. Mana. Dekat ni, nous avons. Maksudnya we have kan. Faham tak? Faham tak? Korang faham tak? Faham. Okay, tak apa ni cik. Dia kata nous avons un appartement, kami ada apartment. Libre ni kosong. Available. Kalau korang buka balik nota SEM 2 kan. Part yang pasal jam tu, macam kita nak pergi order tiket tu kan. Dia kan ada belajar, kita kan ada belajar nombor kan. Kalau korang ingat, kita ada belajar nombor. Yang mana nombor tu kalau dia kata kosong, libre. Sekejap. Betul lah. Tons. Bukan, percuma masa dia kat sini. Ni aku tak sure lah geng. Masa dia available saya cakap hari tu. Masuk yang ni available available. Okay. Around di semua ni kita punya keliling tu kan? District kat sana district kan? District. Ini tak dapat. Yang aku ingat lah, saya kata macam in the fifth, macam tempat kelima macam tu. Stay Quartier Vivian, ni tak nak sebut. Maksud dia kat sini, it is a lively neighborhood. Lively neighborhood yang hidup. Kalau yang ni pula, yang ni yang based on bawah ni aku kurang sikit nak dari sudut sebutan dia. Dia kata yang aku boleh terjemah dia yang saya sebut. Dia kata where is the apartment locate? Apartment. Terus ni macam locate. The apartment lah. Dapat korang? Down levy. Dapat aku? Apa dia? Maksud dia? Dapat.
Don't Slavi. Okay. Yang ni dapat yang aku sebut ni. Ni aku tak berhenti nak sebut lah. Apa maksudnya hoof tu? Huruf ni locate macam tu. Di mana ampuri ni? Okay. Où se trouve l'appartement? Où se trouve l'appartement? Okay. Maksud dia macam maksud dia yang saya kata where is the apartment located? Dapat kau? Dapat. Ada aku tidak aku. Okay. Okay, seterusnya il se trouve dans la rue de la Libre. Ni aku tak dapat lah sebutan dia. Ivan Lapus. Yang bawah ni aku tak tahu, tak sure. Siapa tahu tak? Boleh share tak? Okay. Maksud dia ke? Ya, aku share. Sebab aku tak ni, aku time ni aku tak fokus lah. Aku share. Oh, kau nak share? Boleh. Il se trouve. Bukan. Oh, kau nak sebut Bukan. ke? Aku beritahu. Oh, je ke? Il se trouve tu maksud dia it is located at the street ataupun road. La rue tu. Street Oh, ataupun road. De la liberté tu, of the liberty. Of the Liberty. Maksudnya dia duduk dekat jalan Liberty tu lah, macam tu. Faham? So, dapat? Kau dapat Afrina cakap tu? Dapat. Lepas tu devant la poste tu maksud dia in front of the post office. Devant tu in front of la poste tu the post office. In front of the post office. Berhadapan dengan post office. In front of post office. Dengar geng. Internet aku tak bagus. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Tadi tak dengar? Okay, seterusnya. Ini macam Afrin nak cakap lah yang sebutkan tadi itulah kan. Okay,
Seterusnya Mademoiselle Blanche ni dia kata c'est ta quelle aduh aku nak sebut tak betul lah sebut. Sekejap. C'est ta quelle tâche. Okay. C'est ta quelle tâche. Kalau say ni it kan. Kalau kita belajar it is dia tu kan. Kalau aku salah betul kan dia nak tanya quelle tu what kan. Apa etage ni maksud dia tingkat. So dia tanya macam tingkat berapa macam tu. So kalau tak dengar ke dia apa ke Roger apa Okay, seterusnya yang Monsieur Jirat ni katalah say OU ni aku tak tahu bunyi dia sekejap. C2 tak dapat. Okay, so same case dia kata it dia berada di tingkat 7. Etage ni tingkat lah. Kau dapat? Dapat. Sorry. Kadang-kadang aku isi internet Okay. Seterusnya Mademoiselle Blanche ni dia kata Elia ni aku tak sebut. Maksud dia kalau kita belajar untuk sem 1 kalau korang ingat, Ilya ni maksud dia is there macam tu. Dalam case ni Mademoiselle Blanche ni dia tanya Ilya is there a elevator? Ni tu lah yang kita belajar. English dia tu yang ni aku tak sebut. Yang perkataan ni maksud dia lift ataupun elevator tu kan. So dia tanyalah is there a elevator. So yang Monsieur Jirat apa benda dah. Dia cakap we yes. 80 l'appartement. ET ni maksud dia N, betul tak? Betul. Aku pala tahu kan. N dans l'appartement. N dans ni kalau In the apartment. Yes. In the apartment, yes. And in the in the apartment. Ilya aussi. Tapi ingat aussi ni maksud dia apa? Juga. Yes, betul. Ilya maksudnya dia kata in there macam tu kan? Apa? Is there is big kitchen tu. Yeah. Kau dah power lah. Kau lah je. Big kitchen, yes. Betul lah. Yunsel ada aku nak sebut aku takut aku tak tahu nak sebut dia sebab untuk sem ni doktor sebut terlalu laju. Yunsel de Ben tak nak. Apa boleh tolong? Afrina yang tu apa? Yang salah tu? Yang mana? Yang bawah tu. Oh bawah, Hanish bawah kan? Sorry. Berangan. Yang tu. Insel tu maksud dia bathroom. Ada? Apa dia? WC. Yunsel tu a bathroom. The bar Yunsel the bar tu a bathroom. Di satu perkataan tau, sal the bar tu. Lepas tu
to N to Oh, saldebar tu W. maksud dia toilet. Bathroom. bathroom. Toilet yang dia beza tak? Dia pun macam beza lah antara bathroom dengan toilet. Macam tu. Dia pun separate kan. Macam tu. Yang Toilet WC tu yang sebutan macam mana? WC tu. WC. WC tu maksud dia water closet tu kan. Yang refer kepada toilet. Itulah maksud dia ada satu bathroom dan satu toilet. Next. Ni aku tak tahu lah. Ni aku dah tak ni lah. Sina tolong. Yang ni aku faham lah ni. Dia kata apa, stay share kan. Expensive lah. Combien coûte le lawyer? Yeah, I'm not sure. Combien coûte le lawyer? Combien coûte? Tapi parfait tu maksud dia it is perfect. Oh, it is perfect. Okay. Mais l'appartement, but the apartment station is it expensive? Dia tanya lah, tapi apartment tu adakah mahal? Lepas tu, combien coûte le loyer? Maksud dia how much is the rent? Berapa sewa? Kena bayar lah. Cost kan, cost dia. Cost dia. Okay. Combien coûte? So how much? Lepas tu? Diteruskan. Aku teruskan lah. Oh, ya, sorry. Lepas tu, c'est bon marché. Maksud dia, it is cheap. Murah. Le loyer, the rent, c'est seulement, is only 1000 euros, 1000 euros par mois, per month. Maksud dia, bayaran dia tu hanyalah 1000 euro setiap bulan. Lepas tu, je peux regarder l'appartement. Can, macam maksud direct je lah kan. Can I look ataupun view at the apartment? Macam boleh tak saya nak tengok apartment tu? Macam tu. Last sekali, oui, yes. Vous pouvez, you can visit l'appartement de apartment demain, tomorrow. Yes, you can visit the apartment tomorrow. Besok. Okay. Macam tu. Okay. Ini yang kalau kau perasan kan, second last dengan last ni ada dua verb. Perasan tak? Perasan. Cepa gigah dia kan. Macam aku cakap lah, kalau yang ni untuk perkataan ni kan pouvoir kan. Kalau pouvoir dia adalah irregular verb tau. So kalau yelah dia infinitive kan. So kita kena ubah, faham tak? Kena ubah dia ikut cara dia, macam yang aku cakap tadi tau. Kena ikut yang kita kena hafal tu macam mana. Yang kita kena ingat. Ni kita kena ingat dia, maksudnya tak ada formula lain lah, kena hafal lah. Jadi first je kita ubah. Yang second tak payah ubah. Teruskan kekalkan revert dia. Sama juga macam yang bawah ni. Yang bawah ni kalau ni dia pun regular verb. So kita boleh hafal lah, kita boleh ikut lah step dia. Buang E dulu. Kalau bu kan tambah EZ.
dan visitor ni kekalkan root word dia. Kau reti sebut tak dia punya ni satu-satu? Maksudnya ni. Reti sebut tak dia punya pronunciation dia? Afrina reti. Cuba try Afrina. Aku ikut yang tak. Sebab dia banyak guna ni kan, R dia tu kan macam lain sikit. Sekejap aku try sebut satu-satu. Aku rasa kalau korang sebut, kalau korang jumpa pun aku rasa sama je. Okay, contoh lah. Contoh perkataan dia prefer kan. Selalunya, bukan selalunya, memang bunyi dia je prefer. Macam tu kan. Lepas tu, kalau tu pun dia sama juga. Tu prefer. Il pun dia sama juga. Il prefer. Elle prefer. Dia selalunya perbezaan dia setiap dekat nu, bu dengan L ni lah. Kalau nu, kalau ada ONS kan, apa yang aku nampak lah, bunyi dia macam ong-ong macam tu. Nu preferons. Kalau untuk vous, IZ, bunyi dia macam le macam tu, a macam tu. Vous préférez. Kalau il dengan L pula, ENT ni dia macam tak ada apa pun. Il préfère. Elle préfère. Macam tu lah. Ada orang bertanya ke? Oh, betul. Faham tak? Kiranya kau letaklah perkataan apa pun, contoh perkataan lain lah. Perkataan yang regular verb lah, maksudnya yang boleh ikut formula ni. Contoh macam déteste kan. Tu déteste, tu déteste, il déteste, elle déteste, nous détestons. Dia ong-ong. Kalau ini vous détestez. Kalau untuk il dengan elle pula, ialah il déteste, elle déteste. Faham tak? Faham tak apa yang aku nak sampaikan? Kiranya kalau ONS bunyi dia macam ong macam tu lah. Nak say je tu. Lepas tu kalau macam bunyi EY, macam A macam tu. Yelah macam tu lah. Ni lah perbezaan dia kat sini lah. Kalau perkataan lain pula, contoh perkataan perkataan aim apa dah buat kan tadi? Dah ke Jim? Belum Belum. Aimé, perkataan aimé, contoh aimé. Sekejap, kejap. Aimé sekejap adik, A-I-M-E-R. Aimé ni maksud dia apa? Like. Like, yes. Dia sama je. Kalau main ni dia adalah ER apa? Yalah dia sama lah, dia regular verb ya. James cuma beza dia depan dia ada ni vocal lah. Vocal. Huruf vocal, so dia ada bersambung-sambung Vowel. dia. Ya vowel. Okay, contoh yang first ni, kalau kita letak kat je dia jadi James. Kalau letak dekat tu jadi to aim. Kalau il, dia kalau vowel kan dia sambung je. Jadi ilim, elim. Kalau nu pula nuzamong. Yes. Nuzamong. Vous aimez. Lepas tu ilzim, elzim. Itu dia itu pun ni pun regular verb tau. Maksud dia kalau dia ubah dia boleh guna formula ni. Kalau yang macam ni tak boleh, ni kita memang kena ingat. Contoh perkataan pouvoir ni, vouloir, apa lagi. Yalah, semua yang berkait lah. Okay, so terusnya. Kau nak terusnya? Dan terapkan. Tak nak. Apa tu maksudnya one ke? Apa? Ni slow sangat lah suara kau. Oh, suara aku slow kan? Suara aku slow sekarang. Slow juga Betul. Aku nampak suara juga aku rasa.
Apa yang ada tanya ni? Who tu maksudnya Don ke, maksudnya Won ke, maksudnya Ken ke apa? PEUX tu maksud dia. Ah. Maksud dia to be able Oh. to. Dia macam contoh Jepa tu contoh Jepa kan. Maksudnya apa yang PEUX tu lah. Maksud dia macam I am be able to, ataupun maksud lain dia I can. Oh. Kalau to per sama juga you are able to ataupun you can. Untuk translation dia. So rakan-rakan macam mana? Nak aku teruskan ke? Okey, sekejap Okay, ni Sabadir ni masa dia useful phrases dia semua dah tahu kan. Question, respond. Say related. Aku tak tahu sebutan dia sebab aku tak teliti sangat pun. Maksudnya macam Afrina cakap tadi pasal apa? Tingkat. Apa cakap apa ni? Dia tanya tingkat kan. Macam ni translate aku bela tak? Kel what tingkat. Say ni it is kan? Ya. Senang kata dia nak tanyalah berapa ada tingkat apa eh? Tingkat apa? Dapat. Dengar. Kaku pula. Lepas tu dia jawab ni dua kan? Dia ni dua, tak salah aku. Pula dah. Dia tu maksudnya dua. Aku salah. Betul, it's at second floor. Betul. So dia kata tingkat apa? Aku tak tahu lah. Tak boleh translate dia punya ni. Maksudnya it is at which floor? Which floor, okay. Which floor? Tak jadi bela lah. Okay, dia kata it is tingkat 2 kan. Okay. Okay, ni sama juga. Lepas temu seterus OU tu aku tak sure. OU tu on kan Afrina kan? Maksud apa? Yang seto the zom touch tu it is on the second floor kan? Saya cakap. Betul. Maksud dekat situ apa? On ke? On. AU tu on floor. On second floor. Kalau A sebiji yang ada atmostrofi tu maksud dia at juga ke? Mana? Apa benda? Yang M atas ke? tu. M apostrophe? Yang atas tu. Tu dekat Mana? seta kuil Maksud touch tu. tu. OU ni maksud kau? Tak, yang sebelah tu, A sebiji tu. Ni? At. Oh, at. at. Sama dengan AU tu lah. Tak lain. AU tu on. AU tu on. Ini tak salah aku yang kalau macam kita sem 1 tu kita kata apa? Cabi rumah kita tu. Ni lah maksud dia. At. Kan? Betul. Ya betul. Cuba. Okay, seterusnya kita pergi ke ni. Lepas temung seterus aku tak sebut. Dia kata apa? The apartment locate. Where is the apartment located? Where is the apartment located? Ya. Kalau ni pun sama juga. La maison se trouve OU ni. Kalau Maison tu house kan? maison house. OU tu apa? On ke? Where? OU ni where? Where? OU ni where? Maksudnya the house ni aku tak sure.
Yang OU tu dia boleh letak sama ada kat depan ataupun belakang boleh kan? Yang where tu. Maksud kau yang perkataan OU ni Dia boleh letak kat boleh, depan boleh. sekali, boleh belakang Sebab boleh kan? kalau tengoklah conversation yang awal tadi pun dia letak kat depan. Okay faham. Okay, seterusnya jawapan dia il se trouve dans le ni aku tak erti nak sebut. Maksud dia kat sini dia apa? Aku tak dapat nak translate lah. It is located at 4 district. It is located at 4 district. located Situ East. Lepas tu kalau yang nombor 2 ni it is located juga kan. Dang kat sini maksudnya in kan. In the room ni apa tahu tak? Itu guna tempat tu lah kan. Road tu street Afrina yang tadi cakap tadi. Betul. Street kan? Street ataupun road So ni maksudnya perkataan located truth ni kan. So ni apa dia tu tertanya-tanya. Macam it is kot. Apa Oh, dia? macam Dia it is tekan lah. dia. Yelah tu. Betul tu. It is lah kan. Apa dia? Apa ni? Yang se ni. Se. Oh, se tu apa? Salah, aku rasa macam Frina kata lah kot. It is. Se tu is. Oh, Is Oh. Oh. Entah aku buka reverse tu dia cakap is. Ni macam yang kita belajar dulu lah tu kan. Esquillia ada list tak soalan dia macam tu je sebenarnya. Esquillia. Dapat tak kau? dapat. Maksudnya dia nak tanya Esquillia tu nak translate. Is there. Kan? Rasanya say to two. Say to two. Is there maksud dia. Is there. Kan? Tak tahu? Is there. Betul. Maksud dia is there. Okay, is there a lift lah macam tu kan? Is there an elevator? Elevator. Okay, seterusnya dia kata Elia elevator lah. It is elevator kan? Is there elevator lah macam tu kan? Okay, seterusnya Le loyer. Macam mana sebut dia ni? Okay, tak betul lah. Tak sebut ni. Loyer. Kan? Afrina kan? Luar Loyer. Maksud dia adalah kan? Dia ada sewa rent kan? Could combia. Combia ni what? How? Could ni much kan? Betul. Maksudnya dia kata how much the rent. C'est seulement 7 apa? Carteret kan tak ingat lah. Ni luaye tu sewa. Rent. Dia sewa. So dia kata c'est seulement it's only 750 euro par mois. Par mois. Tak tahu par mois.
Maksudnya it is only 750 euro per month. Dapat tak? Dapat. Muas tu man ke? Muar. Macam yelah muar. Vocabulary. Yang ingat yang kau dah tengok lah video yang satu. Masa aku lepas daripada ni apa Dr. Ajar yang ni je. Tak salah aku yang ni bersambung dengan yang ni. Ni week 2 kan. Enggak ingat. Ha? Oh ya ke? Tak ingat. Kenapa? Yang ni aku yang untuk week 1 kan. Ya? Lepas daripada yang ni apa Lepas daripada yang ni Gambar ke? yang ni ya. Oh ada ajaran lain ke? Tak tahu dah. Yang tak tahu. yang Tapi bukan Sir ada bagi nota lain kan? dah tahu apa. Tak tahu lah betul ni. So apa nak teruskan? Cepat. Afina kau boleh tak? Untuk yang ni aku tak buat nota. Ini kita dah kena tahu dia punya gender je. Betul. Okay. Afina boleh? Boleh. Sebelum tu kan aku celah sikit boleh? Kan macam okay macam chat boleh, lepas tu silakan kan. Kan kalau macam Arab tafadhol kan. Tapi kalau untuk perempuan kan tafadholin kan. Betul tak? Ke aku salah? Benar. Tapi kenapa benda tu tak macam tak, maksudnya kalau lecturer pun dia kalau kita suruh bentang dia kata tafadhol, dia tak, jarang lah aku dengar macam tafadholin. Faham tak maksud aku? Ke aku yang salah? Apa? Betul. Faham tak apa yang aku nak sampaikan? Cuba kau ulang. Okay, kan macam untuk lelaki tafadhol. Kalau untuk perempuan tafadholin kan. Yanun tu kan. Yelah. Bukan Yanun lah. Bukan Ya je. Tafadholi macam tu. Kalau seorang lah. Bukan anti taf'alina ke? Sebab Ada, aku lebih tafadhol. aku kan. Mudore. Maksudnya okay. Kiranya tak apalah, tak nak. Teruskan lah. Tak, bagi tahu je lah. Kau nak cakap kenapa. Kau cakap kenapa? ni? Tak, kenapa tak? Tak, Hanis nak cakap kenapa kalau dekat perempuan tak guna tafadholi, kenapa cakap tafadhol juga kan? Dia bagi senang kot kuasa sebab tafadhol tu kan boleh laki perempuan. Kau kenapa ni? Tak moral lagi ke? Tak tu. Oh, ya ke? Boleh guna lelaki perempuan ke tafadhol tu? Tak ada lah kan, selalu macam benda yang untuk laki kan orang cakap dia Oh. boleh General je lah, untuk general. umum. Kalau macam ada lelaki perempuan boleh guna je tafadhol tu. Gitu. Kalau tak Okay. ada macam perempuan saja salah lah kalau guna tafadhol. Okay. Kita teruskan topik. Sorry aku merapu ingat. Okay. Yang first tu Amin. Lepas tu Aduh, mute lah mic tu. okay, lepas tu yang kedua tu maison feminine, maksud dia house. Ketiga tu studio masculine, lelaki, studio lah. Keempat
Chambre de résidence maksud dia residence room feminine. Bawah tu duplex masculine. Tak tahulah maksud duplex tu apa sebenarnya. Itu ni kan, rumah semidi kan, rumah yang gabung dua. Rumah teres ke? Bukan terrace, semidi yang gabung dua. Terrace lah kan? Lebih kurang. Terrace semidi. Dia masculine. Lepas tu villa lah feminine. Sekejap Yang brother resident tu apa benda maksud dia? Residence room. Bilik residen. Tak silap aku lah. Residence room tu bilik residen lah. Maksud dia bilik yang macam tak tahulah sebenar dia apa. Bilik tetamu ke macam mana? Entahlah nak. Kena search kan. Kira rumah mahal lah kan, dia bilik residen ni. Maybe. Ya kot sebab residen kan. Dia tak macam tak detail pula. Macam bilik je kot. Lepas tu sebutan dia salon ataupun séjour. Masculine maksud dia living room. Lepas tu belah kanan tu rez-de-chaussée. Masculine maksud dia ground floor. Lepas tu Yang premier Premier tu. etage tu first floor kan? First floor. Bawah tu ground floor lah sama. Okay. Premier etage Sekejap. first floor. Yang residential tadi apa makna dia? Ground floor. Ground floor. Okay. Premier etage first floor. Okay, lepas tu cuisine feminine maksud dia kitchen. Lepas tu sebelah dia salle à manger feminine maksud dia dining. Macam dapur lah macam tu. Tak makan. Lepas tu chambre feminine bedroom. Salle de bain. Salle de bain ke salle de bain tak? Feminine bathrooms. Lepas tu yang Yang tu salle de bar. tak pasti salle de bain ke salle de bain tak? Bar. Tak, ni aku search Okay. Salle de bain. Okay, lepas tu yang WC tu maksud dia water closet atau toilet. WC tu masculine, toilet tu feminine yang plural. Lepas tu jardin. Jardin tu masculine garden. Lepas tu balkon masculine balcony.
Entree, feminine entrance. Okay, tu je. Bawah tu aku tak tahu sebab tak belajar lagi. Oh, ni aku dapat sikit yang apa? Yang first ni aku tak sure. Guys, nak tanya boleh tak? Macam mana kita nak tahu lah yang macam Afina baca tadi yang entree tu kan? Macam mana kita nak, sebab macam mana kita nak bezakan bacaan tu on dengan n? Kau kena dengar. Bagi aku kau kena dengar perkataan tu punya sebutan. Maksudnya kau pergi kat Google Translate ke. Oh, dia tak Macam ada, aku dengar doktor sebut. dia macam tak ada rumus lah macam tu. Tak ada. Tapi ada kan yang macam Miss kata kebiasaannya kalau EN macam mana tak ada, aku tak ingat lah. Ada perkataan-perkataan dia yang kalau dekat French bunyi dia macam ni. Oh, ingat tak? Toilet tu toilet kan? Mana? Cara baca dia tu, yang toilet untuk feminin tu. Toilet kan? Dia ada feminin dengan maskula. Tak take note ada punya sebutan. Tadi yang Afina baca ni. Toilet. Toilet. Ini yang ni aku dapat tau. Saya Dr. Ajar. Tapi yang first ni aku tak dapat. Ni aku skip dulu kot dekat sini lah. Ini kau nak teruskan ke Guana? Banyak lagi ke? Ke sikit je? Kalau ikut ni je. Maksudnya kalau yang ni kan yang kita terlepas sebab lagging tu. Betul. Nak tahu yang ni lah, nombor-nombor ni. Yang esok kerja. Tak apa, tak. Diam dan Waris. So nak terus apa? Lagi 2 muka kan? 2 muka. Lepas ni kalau aku tengok boleh jenis. Ingat. Yang nombor-nombor ni hang dapat ke Anish? Nombor ni aku kurang ingat. Aku rasa kalau aku tengok boleh cukup. Sebab sama je kan nombor dia. Cuma tambah game tu. Oh. Okay. Go je dulu. Divang tu tadi apa? In front Givan tu macam in. In front kan? Syah. In front Givan tu in front. Yep. Lepas tu kalau derrière yang sebelah ni, derrière ni maksudnya behind. Derrière. Lepas tu kalau ni près de. Près de ni maksud dia near. Lepas tu kalau ni luan de. Luan de tu macam far, jauh. Okay. Lepas tu kau nak ke contoh ni? Contoh yang doktor bagi ni. Bagi. Bagi. Okay, doktor bagi ke Ilya UNGARDIN EERR. Okay, maksud dia
il y a un jardin derrière ma maison. Maksud dia adalah there is a garden. Derrière ni macam yang kita belajar tadi behind ma maison, behind my house. Kenapa ma, kenapa tak mong? Tu korang tahu kan? Sebab dia adalah wanita dan ini kena ikut ini. Gender dia. Okay. Dapat? Ish, ya tu dia memang kena masuk dengan il ke? Ilya ni memang satu perkataan lah. Memang satu maksud perkataan. dia there is lah. Maksud dia apa? There is. Maksud dia apa? Ilya. There is, yes. Maksud dia there is jardin, Garden. jardin ni garden. Derrière ma maison. Maksudnya there is a garden behind my house. Lepas tu contoh lain, M-A-I-S-O-N, my maison, E-S-T, P-R-E-S, de, la, I-O-S-T-E. Okay, ini contoh lain. Dia kata ma maison, E-S-T, près de la poste. Maksud dia dekat sini, my house, EST ni is lah. Is near, kan kita belajar tadi kan, près nak sebut dia tak tahu. Près de ni maksudnya near kan. Okay, so maksud dia dekat sini, my house is near of the post office. Okay, dan ada lagi satu contoh doktor bagi, cuma aku tolong. Mong A-E-R-T E-M-E-N-T Amen E-S-T E-S-T-T-E-P-A-N-T lah sorry. Ini contoh yang seterusnya yang doktor bagi. Mon appartement ESP devant la gare. Maksud dia my apartment is in front la gare ni aku tak salah maksud. Stesen kereta api. So ini 3 contoh yang aku dapat doktor sebut. Dapat rakan-rakan. Dapat? Dapat. Dapat. So kau nak teruskan nombor? Sikit je lagi kan nombor ni kan. Okay, sambung cepat. Okay, sabar. Ordinal sama dengan nombor cardinal. Tambah EM. Yang aku ingat, yang aku faham kalau kau ingat lah. Yang kita nak belajar sekarang ni pertama, kedua, ketiga, keempat kan? Betul tak? Okay, kalau ini second kan. Kalau second, kedua, tambah ni je. Kau ingat nombor? Ada, trois. Ingat. Nombor, jadi dia tambah dengan perkataan ni. So dah jadi kedua. Kalau apa? Kalau 21 pula 21 kan, 21 tapi kalau ada tambah ni aku tak tahu bunyi dia apa, tapi tambah ni je lah. Nampak ni? EM ni apa? Macam second, third EM ni macam per tu. Pertama. Bukanlah maksudnya maksudnya pertama, kedua, ketiga. Dia bukanlah nombor 1, 2, 3 bukan. Jadi ni masuk first second macam tu lah. First, second, third, fourth, fifth. Ni aku tak sure lah. Ni lelaki perempuan je. Kan? Ni aku tak tahu. Tetapi okay, dah dapat. Dah. Okay. Tetapi yang first kan. First ni kita tak guna perkataan kedua, ketiga, dia tak ada kedua. Kita tak pernah dengar pun perkataan ketama ke tak ada kan. Ke pertama tak ada kan. So special case lah. Kalau kedua
Kalau pertama dia pakai ni. Untuk ni. Nampak? Dapat. Okay. Part E, puh ni termasuk nombor cardinal cursor term. Ni aku tak sure empat ni. Maksud dia apa? Ni aku tak sure empat ni. Maksud dia puh ni termasuk dengan nombor cardinals ni apa? Cardinal ni nombor, okay, nombor yang first, second, third, fourth tu lah. Cursor term tak tahu lah. Ni aku tak tahu lah. Ni boleh kat IV dulu kot. So 5 sama 9. Cak. Salah. Tapi aku rasa kalau kita tengok ni boleh kot faham. Okay. Macam aku cakap first tadi ada special case. Kalau untuk maskulin pakai ejaan ni macam premier ni. Second kalau untuk feminin pakai macam ni. Okay, sama juga kalau kita belajar nombor dah lepas special case. Nombor 1 special case. Nombor 2 de tambah IEME. 3 pun sama tambah IEME. 4 pun sama. 5 pun sama. 6, 7. De, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah jadi benda tu dah jadi pertama, kedua, ketiga sampailah 10 ke 10 kan. Kan. Ni ada sampai 20 Ya betul. Yelah. Tak, aku terangkan 10 dulu. Faham tak? Ejaan ni betul kalau juga ejaan kan? biasa kan, ejaan biasa yang nombor 4 tu dia berakhir dengan E kau. Macam ni ejaan betul biasa dia? Betul. Dia berakhir dengan E. Aku rasa maybe ni, yang betul. tu dia punya penerangan Kan, tu dia kot. suruh buang E kan. Macam mana kiranya kalau nombor cardinal tu ada E, buang E belakang tu, lepas tu tambah EM tu. Maksudnya maybe macam termasuk lah dengan number yang berakhir dengan E pun kita still kena berguna benda tu juga. Gitulah. Cardinal yang berakhir dengan E, kita keluarkan E yang terakhir sebelum kita menambah. Power lah Farah. Aku buat teka ni memang pandai. Ulang balik. Okay, maksudnya perkataan yang belakang dia tu akhir dengan E. Maksudnya ejaan biasa kalau with HUIT tak ada. Nerf, tapi nerf ada F tau. NEUF kan. Oh, ni ada dua lah. Dia kata tukar E. Sekejap. Baik kita fahamkan betul. Dia kata keempat, untuk nombor cardinal yang berakhir dengan E, kita keluarkan E yang terakhir sebelum kita tambah M tu lah. Okay lah, itu semua faham. Jadi apa point kau kat sini? Okay, faham. Dia tambah M, ni tambah M. Kalau terua ni, tak silap aku TROIS ada E ke? Mana ada kat sini? Sabar jap aku buka. Bukan nombor. Kalau kiranya kalau yang belakang dia E, buang E tambah EM. Kalau yang bukan E, buat VM. Itu ke? Apa tu? Sekejap, kalau yang V tu kan dia berakhir dengan F kan kalau dia satu perkataan kan. Yes betul. Dia bukan kalau macam Perancis kalau dia dia campur macam gabung. Ni kira macam dia gabung dua perkataan lah sebab ada kedua macam tu kan. Bukan dia kalau ni F dia tukar kepada V lah. Okay tak, aku rasa macam ni. Okay. Kalau aku perasan dekat nota ni, dia bagi perkataan-perkataan ni yang special case. Maksudnya yang ni biasalah kan. Kalau kau perasan dia dah mention dah awal. Yang kelima, ejaan dia berbeza lah sikit. Kalau tak salah aku ada E. CIN, Q. Ada macam tu lah. Tapi dia dah mention dah. Jadi kita kena ingat je lah. Yang kelima. Uish. Jangan begitu tiba. Yang kelima, ke-9 dan 14 ni, itu je yang kita kena ingat ejaan dia betul-betul. Yang lain kita tulis macam biasa tapi tambah M. Tambah, aku nak sebut tak tahu ni.
Kenapa Okay, dia tukar macam ni V tu? special case. Oh, Dekat faham 19 tu. pun dia tukar juga. 19. Sebab daripada 9 tu. Sebab dia Dia 9 tu 9. kan. Dia sebab Tu S yang tu nombor kuat 5 tau. tu. 5 tu dia lah apa dia. 5 tu bukan velocity je. Oh, kiranya kalau dia macam ada Sekejap. Apa nama grup kita? Yang hari tu bukan Dr. Devagya. Nama apa? LG. Tak silap aku dia notor nombor kan. Dr. Devagya. Okay. Ni ke? Oh ya, tak tengok lagi lah. Dasar. Sekejap aku buka. Okay. Number donor ranking first, second and third. Therefore, okay. 3. Terwah tambah aim. 7. Set tambah aim. Tak ada masalah. However, there are few irregularities. First, premier. Okay, ni yang kita dah tahu kan. Macam first special case. Premier is used before masculine nouns. Masculine nouns, premier used to be a feminine. Okay, ni macam aku cakap tadi lah. Kalau ejaan untuk feminine, macam ni kan. Macam ni tadi. Untuk feminine ejaan dia macam ni. Kalau untuk masculine macam ni. Kau dengar suara aku ke aku? Dengar. Semangat betul. Okay, le premier garçon ni aku tak tahu lah. The first boy. Le garçon ni apa pula? Boy. Boy. Maksudnya tapi premier ni pertama. The first boy. Okay. Ataupun filem. Okay. Maksudnya the first ni perkataan untuk perempuan lah. Vonchu apa yang lepas? Butang Boleh call. Google. Kereta. Dia dah bagi tahu tu kat situ. Ya ke? Itulah aku cakap. Dia bagi tahu. Ada. Tu maksudnya dia first girl atau car. First girl ataupun ayalah Vonchu ni car lah kan. Okay, for second there is an option whether to use a the ni dua kan. Regular or second. Irregular. Second is used before masculine now. Example, le deuxième, second. Ataupun second. Oh, maksudnya boleh pakai dua lah ni. Faham tak? Faham tak rakan-rakan? Apa boleh pakai dua? Tak faham lah. Sekejap, maksudnya boleh pakai second. Memang semua boleh pakai lelaki perempuan kan? Ke tak? Yang bersatu je. Kecuali yang bersatu je tu. Ada dua. Aku ni dua-dua boleh pakai kan. Lagi memang Yang boleh lain pakai. semua boleh. Kecuali satu tu. Kecoh nak. Except for premier second before masculine and feminine nouns when the cardinal number end with E. Ni yang siapa? Farah cakap tadi, kalau end dengan E. Apa ni? To omit to adding Buang E. respond number. Okay. Buang E dan tambah aim. Yes, betul. Okay, sekarang kita dah tahu lah kalau yang ending dengan E. Buang E tambah aim tu lah. To form ordinal number, nombor 5, letter U should be add. Okay, maksudnya kalau untuk nombor 5, senang kata kan. Apa yang aku nampak? Yang dekat nota ni lah. Ni. Dia dah bagi tahu awal lah apa yang maksudnya yang ejaan yang kita kena ingat terus. Macam ni katalah nombor 5 kita kena, sebelum kita nak gabungkan sang ni dengan M ni, kita kena tambah U. Dan sama juga same case dengan to form a ordinal number, nombor 9, the letter F must be changed to V. Ni macam yang So nak F tambah V. Farah.
Tolak je F dan tambah V. Oh, okay. Hari tu rasa macam tak faham sangat. Boleh pula Other notes regarding ordinal number. For a compound number, one is a aim only at the last number of the compound number. 17 G-set tambah aim. Okay, ni semua tahu. 17 korang tahu kan? 17, 11 semua on G-set. Yelah, semua yang nombor 11 so, kau tahu kan? Korang tahu kan? Maksudnya nombor 17 tu. D-set tambah je dengan aim. D-set aim. Kalau 46 pula, Karong sis tambah je ni. Tambah je aim. I-E-M-E ni. Faham tak? Faham. Oh, faham. Ya maksudnya yang dia selain pada yang dia tulis selain daripada yang ada kat nota tu, kayaknya semua tambah je mendatang tu kat belakang dia macam tu. Ya. Dan kalau yelah, itulah. Kalau F tukar V, Tambah je kalau perkataan tu, tambah. buang. Tambah ke? Okay. Okay, betul. Okay, seterusnya premier is used only from first ordinal number such as 21, 31 would be formed below. Okay, kalau 21 20 A tambah je. Oh, ni tak ada masalah pun. 20 A 30 A tambah je. Oh, ni tak ada apa-apa perubahan pun aku tengok. Kiranya kalau 21, 31 ni such as 21, 31 would be formed below. Okay, faham. Okay, dia kata kat sini, kalau yang kita belajar, nombor 1 kan A kan? Ni kan, UN ni A kan? Tapi dia kata yang perkataan premier yang awal-awal pertama tadi tu, hanya guna untuk perkataan pertama je. Maksudnya 21, 31 yang perkataan yang ada 1111 tu, tak ada pun kita gunakan premier tu dah. Maksudnya kita guna Faham. Faham tak? Faham. Okay, kemudian kita ada second is used only for a second. Pada number such 22, 23 will be below. Ada. Okay, sama je konsep dia. Kalau kita perasan, kalau nombor 2 apa? Nombor 2. De kan? De. Kalau nombor 2 dia kata is used for a second ordinal number such 22, 32 will be found below 22. Ada. Ni samalah. Vada 20, Vada memang 20 kan? 22. Va ni 20, dia ni 2. Inilah 2. Vada 22. Jadi tambah je yang ni. I-E-M-E ni. 32 pun tak apa. Sama je. Teranta. Dan kalau kau perasan, dia tak buang pun E kat sini. Pasal nak teranta ni? Perasan. Tapi kenapa dia tak buang? Itu persoalannya. Sebab kita kan tengok nombor yang last sekali. Yang last sekali kat situ X. Dua ni. Okay. Pandai dia Farah. Ya dah. Buat pandai mak, buat pandai. Okay, so tengok sama je. Kalau 21, 31 pun sama. 22, 32. Yang berkaitan dengan 22 pun sama je konsep dia. Cuma kita tambah je ni. I-E-M-E ni. Opposite of premier ni. Premier first is Garnier ni apa? Oh, kalau last. Okay, betul. Premier tu maksud dia first. Garnier ni last. Ni untuk ni lelaki perempuan mana kita nak detect. Kalau perempuan, ejaan dia ni perempuan, ni lelaki. Tambah Ida. Okay. So, habis. Tu je nak biasa macam senang pula. Aku rasa senang je tapi sebab lagging je yang buatkan kita susah aku rasa lah. Betul. Hari tu emosi ni. Aku rasa tak ada rasa apa dah tu. So, kau mana geng? Faham tak ke kau nak aku ulang? Jangan ulang. Nanti sampai pagi. Faham. Dah okey. Dah okey lah. Okay.
Komen Tak apa. Okay, Hanis. Tak apa aku record. Nanti boleh tengok balik. Terima kasih Farah tolong record. Aku mau record. Okay. Bimek satu. Share lah. Korang ikut aku tak boleh record tu. Share. Share. Kongsi. Oh, aku tak payah repo lagi. Aku yang aku Google Classroom. Nanti share. Okay. Okay, dah habis kan? Dah. Okay. Alright. Okay. Thank you Hanis. Semua. Semua. Afrina. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. Selamat berbuka pula dah. Selamat bersahur. Tahu. More. Bye. Assalamualaikum. Salam, bye.